Antaranya ialah pekerja sosial klinikal perlu mengenal pasti keperluan klien iaitu meneroka masalah klien, dan apabila sudah mendapat segala maklumat klien, pekerja sosial klinikal perlu memenuhi keperluan klien. Untuk memenuhi keperluan klien, pekerja sosial klinikal perlu menyiasat dahulu sebelum mendapatkan bantuan untuk klien. Sebagai contoh, pekerja sosial menjadi broker untuk mendapatkan perkhidmatan bantuan kewangan ataupun perkhidmatan lain terhadap klien. Selain itu, pekerja sosial klinikal perlu memberi perkhidmatan kepada klien dan membantu dalam mengatur pengurusan penjagaan. Klien perlu mendapatkan perkhidmatan daripada pekerja sosial klinikal. Sebagai contoh, klien mempunyai sakit jantung dan klien dapat pulang ke rumah. Maka pekerja sosial perlu membuat lawatan ke rumah untuk membuat pemantauan tentang penjagaan klien. Jika terdapat keluarga klien yang menetap di rumah yang sama, pekerja sosial perlu berperanan education untuk memberi penerangan tentang penjagaan klien seperti penjagaan dalam ubat-ubatan dan sebagainya. Seterusnya, kemungkinan klien mempunyai masalah kesihatan mental, iaitu pekerja sosial klinikal perlu mengenal pasti klien sama ada klien mempunyai sejarah kemurungan, psikosis atau masalah kesihatan mental yang lain. Pekerja sosial klinikal perlu bekerjasama dengan doktor, jururawat untuk merawat dan mengenal pasti penyakit klien. Sebagai contoh, klien mempunyai masalah sakit jantung dan pada masa yang sama, klien mempunyai sejarah dalam kemurungan. Pekerja sosial klinikal perlu bertindak dan merawat terhadap klien dengan cara yang betul. Akhir sekali adalah faedah dalam melaksanakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Pekerja sosial klinikal perlu memberikan perkhidmatan yang berkualiti tinggi mengikut nilai, pengetahuan dan kemahiran yang betul. Pekerja sosial perlu mendapatkan keperluan utama terhadap klien. Contohnya, klien memerlukan bantuan keperluan utama iaitu kerusi roda supaya dapat memudahkan klien untuk bergerak. Maka pekerja sosial perlu menguruskan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Kaedah etika pertimbangan yang pertama adalah pendedahan maklumat diri, iaitu pekerja sosial perlu mengetahui limit bersama klien dan pekerja sosial tidak boleh berkongsi dan mendedahkan maklumat peribadi kepada klien. Sebagai contoh, pekerja sosial perlu mengelakkan memberi nombor telefon peribadi kepada klien dan memberi penerangan kepada klien, iaitu perlu menghubungi dalam talian pejabat mengikut masa dan waktu yang telah ditetapkan. Kaedah etika pertimbangan yang kedua adalah kerahsiaan dan keyakinan. Pekerja sosial perlu menjaga kerahsiaan klien dan segala maklumat dan laporan klien tidak boleh disimpan di tempat yang mudah untuk diakses oleh orang lain, iaitu platform yang sesuai untuk menyimpan data maklumat klien adalah seperti email dan sebagainya. Sebagai contoh, pekerja sosial perlu ada eye contact bersama klien untuk memberi keyakinan agar segala maklumat yang telah diberikan akan dirahsiakan. Pekerja sosial klinikal boleh membantu klien yang bersikap antisosial melalui tingkah laku. Klien akan mengubah tingkah laku melalui pemerhatian. Contohnya, klien yang saya ambil adalah kanak-kanak. Kanak-kanak akan bertingkah laku sosial seperti membaca selepas memerhati tingkah laku membaca daripada individu atau kanak-kanak lain. Selain itu, pekerja sosial klinikal boleh membantu klien yang bersikap antisosial melalui persekitaran. Pekerja sosial perlu mengubah persekitaran kanak-kanak kepada persekitaran yang lebih efektif dan mudah untuk bergaul dengan kanak-kanak lain. Sebagai contoh, pendedahan persekitaran dalam berkomunikasi oleh ibu bapa, maka kanak-kanak akan dapat pelbagai kemahiran sosial seperti mendengar, bercakap dan sebagainya. Seterusnya, pekerja sosial klinikal boleh membantu klien yang bersikap antisosial melalui pemikiran. Pekerja sosial klinikal perlu memberikan keupayaan untuk berfikir dan mengingat terhadap kanak-kanak. Contohnya, pekerja sosial klinikal boleh mengubah pemikiran dalam keupayaan untuk mengingat sama ada daripada bahasa, penyusunan kognitif, kreatif dan sebagainya.